أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Seorang yang faqih, syaitan lebih sukar untuk menipu dan mengganggunya berbanding 1000 orang ahli ibadat tetapi tidak faqih ataupun tidak alim. Atau kama qala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-23 daripada bulan Jumadil Awal 1443 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Taala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita sambung kembali perbincangan kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fi darini amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ni menghimpunkan 40 buah hadis Nabi SAW yang berkait dengan ilmu kemasyarakatan, ataupun dalam bahasa lain selalu saya sebut ilmu yang berkait dengan hubungan sesama manusia. Suka untuk saya ulang balik apa yang saya sebut dalam pertemuan sebelum ini. Kita sebagai manusia atas muka bumi ini, kita wajib menjaga hubungan dengan Allah, kita wajib menjaga hubungan dengan manusia. Dua-dua kita wajib jaga. Mana-mana manusia yang menjaga hubungan dengan Allah, sembahyang cukup, puasa cukup, apa Tuhan suruh dia buat, apa Tuhan larang dia tinggalkan. Dan pada masa yang sama dia menjaga hubungan dengan manusia, dengan ibu bapa, dengan saudara, dengan adik-beradik, dengan jiran, dengan kawan, hatta dengan siapa sajalah yang bergelar manusia, dia menjaga hubungan baik dengan manusia. Orang ini akan beruntung di hari akhirat. Itu satu. Dia akan beruntung. Orang ini pasti beruntung. Ada manusia yang hidup atas muka bumi ini, dia baik hubungan dengan Allah Ta'ala. Sembahyang, puasa, zakat, cantik. Cukup cantik. Tak perlu dipertikaikan. Tak payah pertikai. Tapi hubungan dengan manusia buruk. Dia dengan ibu bapa buruk. Dia sebagai ahli kepada jiran buruk. Dia sebagai pemimpin buruk perangai dengan rakyat. Tak kiralah apa saja kedudukan dia sebagai manusia, dia buruk dengan manusia lain. Orang ini di hari akhirat dia masuk kategori muflis ataupun bankrupt. Sebab apa bankrupt? Hadis tu nanti kita baca dalam kitab ni. Kerana amalan kebaikan yang dibuat semuanya terpaksa digunakan untuk tampung kesalahan dia dengan manusia. Pahala dia, bahasa mudah, pahalanya akan diberikan kepada manusia lain. Tuh. Ada manusia hubungan dengan Tuhan gagal. Dia syirik, kufur, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hubungan dengan manusia bagus. Dia dengan kawan-kawan bagus, dia jadi pemimpin bagus dengan rakyat. Tapi hubungan dengan Allah gagal. Dia kafir kepada Allah Taala. Bila mari time banjir, ni contoh. Bila mari time banjir, dia turun bagi bantuan sana, bantuan sini. Hubungan dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allah gagal untuk dipelihara. Orang ini kalau dia meninggal dunia, dia mati, di hari akhirat nanti dia masuk kategori sia-sia. Semua amalan ataupun semua kebajikan yang dia buat atas muka bumi
haba'an mansura. Satu pun Tuhan tak kira. Disebabkan buruk hubungannya dengan Allah Ta'ala. Boleh dapat sekat tu? 3. Dan yang keempat, manusia yang buruk hubungan dengan Allah, buruk hubungan dengan manusia. Orang ini di hari akhirat, ia pasti celaka. 4. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari kitab yang seumpama ni menjadikan kita lebih mengetahui hukum hakam ataupun peraturan yang berkait dengan hubungan sesama manusia. Dan malam ni insya-Allah kita sambung muka surat yang ke ada tanda. Muka surat 12. Poin nombor apa je? Poin nombor 3. Baik. Kita masih lagi berbicara tentang hadis yang ketiga daripada kitab ni. Kalau boleh semua muka surat 11. Kita sama-sama tengok muka surat 11 terlebih dahulu. Saya kita sambung poin nombor 3. Baik. Yang mana dalam tajuk yang ketiga ini, waqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tajuk yang ketiga, memberi salam. Memberi salam. Satu di antara cara teguran, satu di antara tahiyah, satu di antara identiti orang Islam. Orang Islam dia ada identiti dia sendiri. Tak kiralah dalam apa saja bahagian kehidupan, orang Islam ni dia ada identiti dah. Sebab tu kalau kita mengaji akidah orang Islam tak sama dengan akidah bangsa lain, agama lain. Fiqh, amalan, syariat orang Islam tak sama dengan syariat agama lain. Hatta adab yang ada dalam Islam tidak sama dengan adab yang ada pada agama lain. Bicaralah tajuk apa pun tentang Islam, pasti berbeza dengan agama lain. Cara-caranya. Kalau ada ustaz, mungkin sebahagian kecil sama. Tapi majoritinya takkan sama. Boleh jadi sama dari sudut adab, tapi takkan sama dari sudut pegangan hidup. Kita panggil akidah. Pasti. Itu biasa. Sebab itu Islam ni, dia datang ke atas muka bumi ni, dia ada identiti dia sendiri. Dan salah satu daripada identiti Islam adalah tahiyah. Kita sebut dalam bahasa kampung kita ni, cara tegur. Cara tegur orang Islam, dia ada caranya tersendiri. Caranya apa? Salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberikan tahiyah, teguran, maka balaslah teguran itu dengan lebih baik daripadanya ataupun sama. Aw rudduha, balas sepertinya. Jadi kita orang Islam, kita ada tahiyah kita sendiri, ada identiti kita sendiri. Dan salah satunya bagi salam. Baik, cuba kita tengok hadis yang dahulu, kita sambung poin nombor 3 tu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minun wa la tu'minuna hatta tahabbu ala adullukum an shay'in in fa'altumuhu tahabbtum ufshus salama bainakum atau kama qala rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Tirmizi itu boleh baca 3 wajah nah. Boleh baca Tarmizi, boleh baca Tirmizi, boleh baca Turmudi, boleh baca 3. Dia panggil salasal lughat, boleh baca 3 bacaan. Jadi kalau baca 3 tu semua betul. Tapi yang tepatnya mana ustaz? Yang tepatnya Tirmizi. Sebab ada tempat di tempat kelahiran Imam Tirmizi namanya Tirmiz. Jadi bacaannya Tirmizi, itu yang lebih tepat. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku di tangannya, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Ingatlah, aku tunjukkan kepada kamu satu perkara, jika kamu lakukan, nescaya kamu akan berkasih sayang. Yaitu, hendaklah kamu saling memberi salam sesama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis ini kita dah bincang. Poin yang pertama berkaitan dengan sumpah. Demi diriku di tangannya, dengan makna demi diriku dalam kekuasaannya. Itu kita dah bincang dah. Dan kita dah sebut dah tentang satu uslub, cara yang ada dalam Quran, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu uslub memulakan sesuatu dengan sumpah. Allah Ta'ala banyak memulakan satu-satu kenyataan mula dengan sumpah. Itu biasa. Dan Allah Ta'ala boleh sumpah dengan apa saja. Kita tak boleh. Kita kalau nak sumpah demi masjid ke, demi bulan, tak boleh.
Tapi Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa sahaja. Dan ayah-ayah, ibu-ibu boleh rujuk juzuk 29, juzuk 30. Banyak surah dalam Quran menggunakan ataupun mulanya dengan lafaz sumpah. Tak payah bincang banyak mana. Wal as, wal fajr, wal lail. Itu semua lafaz sumpah. Baik. Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Itu saya rasa satu ayat yang semua orang sedia maklum. Yang masuk ke dalam syurga adalah Muslim, mukmin. Itu semua orang sedia maklum. Kafir tidak akan masuk syurga sampai bila-bila. Kafir, minta maaf, munafik tidak akan masuk syurga sampai bila-bila. Innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannam jami'a. Allah Ta'ala himpun kafir dengan munafik ni duduk sekali dalam neraka. Itu tak masuk lah. Boleh kan? Kafir itu apa? Kita sebut luar benci dengan Islam, dalam pun benci dengan Islam. Zahir benci Islam, dalaman, batin benci dengan Islam. Munafik, luar mengikut Islam, tapi dalam hatinya benci dengan ajaran Islam. Senang, nak bagi mudah faham istilah tu. Luar ikut ajaran Islam, tapi hati benci dengan Islam. Apa saja ajaran Islam, dia ragu-ragu. Apa saja yang datang pada Islam, dia rasa ada yang lain, yang lebih utama, lebih penting dan lebih, kita nak panggil apa istilahnya, lebih sesuai dengan kehidupan manusia berbanding ajaran Islam. Luar ikut ajaran Islam, tapi dalam hati benci dengan Islam. Ini dipanggil munafik. Dan orang seumpama ni takkan masuk ke dalam syurga. Baik. Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Saya rasa tulis dah itu kan. Dengan makna tidak akan beriman itu dengan makna tidak sempurna iman. Boleh tulis sikit kot. Kalau kata tak beriman kafir. Tidak akan beriman ni dengan makna tidak sempurna iman. Kamu tidak akan sempurna iman sehingga kamu berkasih sayang sesama manusia. Dan ingatlah, aku tunjukkan pada kamu satu perkara, jika kamu lakukan, nescaya kamu akan berkasih sayang, iaitu kamu hendaklah memberi salam sesama kamu. Dan tu nanti kita akan bincanglah. Baik. Poin nombor 1, cerita bab sumpah selesai. Poin nombor 2, cerita berkaitan dengan syurga pun selesai. Ini kita bincang dah bulan lepas. Malam ni kita nak tengok sikit poin yang ketiga dan keempat. Kita nak tengok sikit apa maksud iman. Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Apa maksud iman tu? Yang kata iman tu apa? Yang ni kita nak tengok malam ni. Baik. Poin yang ketiga. Iman ialah, yang kata iman tu apa? Membenarkan. Yakni tasdiq. Kan bila orang sebut iman tu apa Ustaz? Kita kena jadi orang beriman. Beriman tu apa Ustaz? Tasdiq. Tasdiq tu apa? Terjemah bahasa kita bagi senang faham, percaya. Terjemah logat kita bagi senang faham, telan bulat-bulat. Telan bulat-bulat dengan makna telan 100%. Terima 100%. Tidak boleh kurang daripada 100. Tu yang ayah-ayah duk mengaji tauhid lama ni tok guru duk sebut, kita iman perlu yakin. Yakin tu 100%, tak boleh kurang. Kalau kurang iman kita tak sempurna. Iman kena 100%. Dia tak boleh syak, dia tak boleh zon. Dia mesti yakin. Yakin tu maksudnya 100%. 100% tu apa Ustaz? Yakin, percaya, telan bulat-bulat. Iman ialah membenarkan, yakni tasdiq, keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, garis satu. Pilih nombor 1. Yang kata iman tu apa Ustaz? Membenarkan keesaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menerima Allah Taala, telan bulat-bulat. Allah Taala itu Tuhan kita. Kita ni hamba. Telan nak tolong. Dah Ustaz, saya betul mengaku Ustaz, Allah Taala itu Tuhan, kita ni hamba. Soalannya, betulkah pengakuan kita tu? Satu. Yang kedua, benarkah tindakan kita tu sama seperti pengakuan kita? Itu poin yang kedua yang kita nak kena fikir. Mulut memang mengaku, tapi betulkah tindakan kita tu seumpama pengakuan kita tu? Baik. Dan membenarkan pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga menggerakkan kepada pengakuan secara lisan dan diikuti oleh anggota dengan mengerjakan amal soleh menurut panduan wahyu dan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat ni kalau baca dia pening. Kita translate dalam bahasa mudah macam ni. Ayah duk baca Quran ni. Dalam Quran, kadang-kadang kita jumpa ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ingat ada ayat tu? Ada kan? Dan kadang-kadang ada seruan yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Tak sebut amal soleh, tapi sebut wahai orang beriman. Okey. Jadi buat catatan sikit kat buku tu, simpan siap-siap catatan ni. Tulis kat buku tu, sekiranya disebut orang beriman sahaja. Ha? Tulis kat buku tu, sekiranya disebut orang beriman sahaja. Yakni dengan makna amanu. Kalau duk baca ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, innal ladzina amanu. Kalau disebut perkataan amanu sahaja, membawa 3 makna. Ada 3 makna. Tulis siap. Hak ni senang. Lepas ni kalau kita baca Quran, kalau tengok ayat Quran tu amanu wa amilus solihat, kita tahu makna dia apa. Kalau jumpa alladzina amanu saja, kita tahu makna dia apa. Baik. Kalau dalam ayat Quran tu disebut amanu sahaja, dia ada 3 makna. Apa makna nombor 1? Tulis kat situ, pengakuan dengan hati. Pengakuan dengan hati. Tu kata tu, silap. Bukan pengakuan dengan hati, membenarkan dengan hati. Pengakuan tu duk nombor 2. Sorry. Membenarkan dengan hati. Maksud dia terima dengan hati kita. Itu satu. Membenarkan dengan hati. Nombor 2, pengakuan dengan lidah. Pengakuan dengan lidah. Dan yang ketiga, pelaksanaan dengan anggota badan. 3. Bila sebut kata iman, bila sebut kata perkataan iman atau beriman sahaja, makna dia 3 tu. Terima dengan hati, mengaku dengan lidah dan buat dengan anggota badan. Dapat? Lepas tu kalau baca Quran, kalau Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maksud dia apa? Hai orang yang terima dengan hati, yang mengaku dengan lidah, yang buat dengan anggota badan. Boleh dapat tu. 3 tu. Dia sekali. Okey. Bawah dia tulis pula. Sekiranya disebut amanu wa amilus salihat. Dalam Quran pun banyak ayat Quran yang disebut ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat. Bila sebut perkataan beriman, dikait dengan amal soleh. Iman kait dengan amal soleh. Kalau dalam Quran ayat jumpa, dalam hadis bahkan sekalipun jumpa ayat beriman dan beramal soleh. Dua-dua sekali ada. Maknanya perkataan iman dalam ayat tersebut membawa maksud hak nombor 1 ya. Membenarkan dengan hati. Satu ya. Boleh dapat? Baik. Jadi bila kata iman ni apa Ustaz? Balik kepada tajuk kita. Bila sebut kata iman, iman ni apa? Mengaku dengan hati. Mengaku, terima dalam hati bahawa Allah tu Tuhan. Satu. Mengaku dengan hati bahawa Rasulullah SAW itu utusan Allah. Yang kita sebut dengan perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima yang tu dulu. Terima Ustaz, kami terima dah. Okey, satu kita dah terima. Yang kedua, pengakuan secara lisan. Mengaku tak dengan lidah? Mengaku saya mengaku dengan lidah. Saya mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Rasulullah SAW itu utusan Allah. Okey, selesai 2. Yang ketiga, menggerakkan dengan, diikuti dengan anggota dengan mengerjakan amal soleh. Pelaksanaan dengan anggota badan. Sama tak seperti pengakuan tu? Kalau sama Ustaz, sama. Allah Ta'ala Tuhan saya Ustaz. Allah Ta'ala perintah saya semayang. Perintah puasa. Perintah melakukan ketaatan, buat taat. Perintah supaya berlaku adil, saya buat adil Ustaz.
Allah Ta'ala haramkan judi, riba, arak, zina, buat zalim, tindas, buat naya dan sebagainya. Benda yang Tuhan kata tidak dibenarkan, saya tinggalkan Ustaz. Pelaksanaan tersebut menunjukkan kita adalah orang yang beriman. Apa kita mengaku, kita laksanakan. Itu tanda orang ni orang beriman. Tu ya. Boleh faham tak? Kalau mulut saja mengaku, Ustaz, mengaku di mulut, tapi pelaksanaan tak sama macam mana pengakuan, itu tak dipanggil beriman, itu panggil munafik. Mulut mengaku, tapi tindakan bercanggah dengan apa yang dia sebut. Faham tak bahasa? Pak cakap tak nak faham pak gaya tajuk ni. Kan? Yang ni bagi tok guru yang mengajak tauhid ulah. Dia ulah boleh detail insya-Allah. Cuma kita bagi gambaran umum macam itulah, no? Jadi bila kata iman itu makna dia. Baik. Orang-orang mukmin yang sebenar tidak akan merasai siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar beriman pasti tidak akan merasai siksa. Boleh tulis kat buku tersebut, tulis kat situ akan dimasukkan ke syurga. Orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam syurga. No. Ayah-ayah yang mengaji pada malam ni, satu benda yang kita patut untuk ambil perhatian. Mana-mana manusia yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pasti sekiranya dia tidak kafir sebelum dia meninggal dunia, dia tidak terkeluar daripada Islam sebelum dia meninggal dunia, dia pasti masuk dalam syurga. Walaupun masa hidup dia penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Yang tu satu akidah yang kita semua kena pegang. Nama kata orang Islam, Ustaz, dia buat pilah macam mana sekalipun, apa saja maksiat yang dia buat, dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Dia tak akan kekal dalam neraka sampai bila-bila. Tak faham kan? Tu akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang tu kita semua dah pegang. Kalau kata dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Masing-masing pernah dengar cerita kan? Apa Sayyidina Usamah bin Zaid. Kan Sayyidina Usamah bin Zaid dalam satu perang, tak silap saya, tak ingat nama perang, tapi dalam satu peperangan kan dia kejar musuh, dia ligan musuh. Musuh tu jatuh, orang kafir tu jatuh. Sebelum dia nak cantas kepala orang kafir tu, tiba-tiba orang kafir tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap. Tapi Sayyidina Usamah masa tu tahu dia mengucap untuk melepaskan diri. Dia ucap ni nak lepas diri ya. Akhirnya Sayyidina Usamah pancung kepala dia. Pancung tak? Pasal tahu dia ni mengucap nak lepas diri ya. Tapi bila balik ke kota Madinah, Sayyidina Usamah bin Zaid ni tak sedar hati. Dia pancung ni, aku pancung ni betul ke tak betul? Salah ataupun tidak tindakan kau ni? Jadi dia tanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila dapat pertanyaan tu, baginda tanya dia dengan satu soalan yang macam mana nak kata? Nabi sebut macam ni lah. Nabi kata, pasal apa bunuh dia? Pasal apa bunuh dia? Pasal apa bunuh dia? Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi tanya Sayyidina Usamah, pasal apa bunuh dia? Sebab apa? Sebab dia dikira Muslim. Ada soalan? Tak ada soalan. Ya, no? Sambung. Orang-orang mukmin yang sebenar tidak akan merasai siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang tu saya rasa semua sedia maklum. Iman adalah seperti pusat kuasa yang menggerakkan seluruh anggota menuju jalan yang lurus sesuai dengan saranan Al-Quran dan hadis yang sah. Yang tu kalau nak ulas, kita sebut dalam bahasa mudah dia macam inilah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada malam ni, kita boleh tengok orang-orang yang terdahulu. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Kenapa mereka hidup pada zaman dulu, mereka sanggup melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka sanggup untuk tinggal semua larangan Allah taala? Semua pernah dengar cerita minum arak, semua pernah dengar cerita arak diharamkan secara tadaruj peringkat-peringkat. Bila turun ayat arak, ada sahabat ambil tempayan, lempang. Ada yang ambil tempayan, katuk bagi pecah. Pasal apa sahabat-sahabat boleh buat macam tu? Ada sahabat Nabi SAW, bila balik daripada medan perang, sampai di Madinah, Nabi SAW hantar untuk utusan yang lain pula.
hantar dalam medan perang yang baru pula. Sampai je di Madinah, dihantar semula untuk misi seterusnya. Tak bunyi apa pun, terus pergi ya. Kenapa para sahabat sanggup mentaati arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Sedangkan kalau bahasa mudahnya, mereka ada profession, kerja masing-masing. Masing-masing ada keluarga masing-masing. Masing-masing ada rindu, kecintaan masing-masing. Mungkin ingat pada isteri, ingat pada anak. Tapi kenapa sanggup? Jawapan mudah dia, iman. Tu ya. Sebab apa? Iman. Sayyidina Muaz bin Jabal, Nabi SAW panggil, Nabi SAW sebut, Muaz, aku nak hantar kamu ke Yaman. Tu yang Sayyidina Muaz jadi gubernur di Yaman. Tapi Nabi SAW sebut, wahai Muaz, kamu balik daripada Yaman nanti, bila balik saja ke kota Madinah, kamu hanya akan bertemu dengan masjidku, Masjid Nabawi, dan juga qabri, kuburku. Maknanya kamu balik daripada Madinah nanti, kamu tak akan jumpa dengan aku dah. Kamu akan jumpa masjid aku dengan kubur aku ya. Dengan makna, kamu tak akan jumpa aku dah dalam masa kehidupan ni. Kamu akan jumpa aku dalam keadaan aku dah wafat. Tahu kata pisah dengan baginda tu tak jumpa dah. Tapi sanggup pi. Sebab apa Ustaz? Iman. Rupanya iman yang ada di dada manusia ni lah yang menjadi, kita nak sebut apa, titik ataupun penentu seseorang ni boleh taat perintah Tuhan ataupun tidak. Itu ya. Iman tu. Keyakinan tu. Kepercayaan tu. Ayah tengok ni, saya buat contoh lah. Ayah tengok baru ni. Apa orang di Selangor. Selangor Pahang sekali lah. Kita ambil contoh simple. Mangsa banjir dulu. Kita ambil contoh mangsa banjir. Berapa banyak mangsa banjir yang kita jumpa, yang kita dengar, yang kita tengok. Bila Allah Ta'ala uji dengan ujian macam tu, buat tengok. Apa yang mereka sebut di mulut mereka. Tak apalah, Alhamdulillah, redha. Ni semua ketentuan Tuhan. Bila tengok orang Islam yang ditimpa musibah, semua nada lebih kurang sama. Tak apalah, redha, ni ketentuan Tuhan. Nak buat macam mana? Tuhan bagi pinjam, dia ambil balik. Kenapa boleh cakap macam tu? Kenapa mulut boleh ungkapkan kata-kata macam tu? Nabi sebut, ajaban li amril mu'min, innal amra kulluhu lahu khairun. Nabi kata, heran sungguh dengan orang beriman ni. Sebab apa jadi kat dia? Semua dia baca bagus. Semua dia anggap baik. Semua yang berlaku kat dia, buruk ke baik sikit ke banyak, dapat ke dia, semua dia baca baik. Nabi kata, heran sungguh orang beriman. Tengok mangsa banjir. Saya tengok ABUs ke apa. Saya tengok juga kemarin. Dia buka internet, tengok ulasan dia. Sebab tajuk dia bagi di situ, 4 tahun bina rumah, hilang sekelip mata. Kita pun buka dengar. Nada yang sama tak? Bab berlakon tu satu hal lah. Kita nak ambil contoh dia tu. Yang mana baik kita ambil. Kan Nabi sebut, al-hikmatu dhalatul mu'min. Benda baik ni, barang hilang daripada orang beriman. Mana jumpa ambil balik. Dalam wawancara orang tanya dia, program meletup ke apakah? Nabil tanya dia. Nabil Raja Lawak tu. Bila tanya kepada dia, dia cerita tentang rumah dia yang hilang dan sebagainya. Dia kata, saya tak minta sumbangan, bantuan daripada siapa-siapa. Saya cuma mengharapkan doa ya. Saya redha dengan apa yang berlaku. Kata, kenapa boleh jadi macam tu Ustaz? Jawapannya sebab iman yang ada di dalam diri. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini boleh perhati sekarang. Sahabat kita Jabatan Amal turun pergi ke Selangor, turun pergi ke Pahang, masuk pengurusi masjid, baru balik. Tu Haji Omar. Tengok sahabat-sahabat kita pergi ke sana, berapa ramai anak-anak muda turun ke sana. Dan turun ke Selangor, turun ke Pahang Ustaz, untuk bagi bantuan. Mereka pergi tu masa habis, satu. Tenaga habis, dua. Duit ringgit habis, pergi tu. Pergi tu dengan pisah dengan anak bini. Tapi pasal apa mereka pergi? Bukan dapat duit pun. Bukan ada balik Ustaz, lagi siapa-siapa bagi anugerah ke, bagi ganjaran ke, dah pergi sana balik dapat seorang 3,000 ke apa. Kan ada siapa bagi pun. Tapi apa sebab mereka pergi? Jawapannya satu ya, sebab mereka iman, mereka percaya. Kami khidmat untuk manusia, Allah Ta'ala akan pemudahkan kehidupan kita. Kita khidmat untuk hamba Allah Ta'ala yang lain, Allah Ta'ala akan bagikan kebaikan pada kita. Tak dapat di dunia, dapat di akhirat. Tu ya. Kalau nak bercara dapat habuan, mana ada habuan? Tak ada habuan apa. Tapi kenapa mereka boleh pergi Ustaz? Iman.
Betul ya? Buat yang senyap, buat gaya. Betul ya? Dia buat contoh yang semasa lah bagi nampak, bagi faham. Kalau turun ke sana dengan keadaan dapat habuan, itu bab lain. Turun ke sana dalam keadaan orang tu ahli politik, dia nak jaga kawasan dia, hak tu bab lain. Sebab dia mungkin ada misi tertentu. Tapi kadang-kadang orang, ada pakcik tu umur 74 lah. Daripada Gerik, naik motor ramai-ramai. Pederas naik motor, pergi cuci. Siapa pun tak kenal dah. Tapi apa sebab dia pergi, Ustaz? Jawapannya sebab iman dia. Wah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang kuat iman. Saja kongsi ya, saja kongsi. Tadi saya mengajak di Darul Hadis pagi tadi, kuliah duha. Bicara tentang siapa yang ada kitab ni, balik boleh tengoklah, balik tengoklah. Hadis nombor 4 dalam hadis 40 Imam Nawawi. Kan hadis tu panjang kan? Apa sesungguhnya anak Adam ini diciptakan daripada air mani nutfah, 40 yauman nutfah, 40 hari duduk dalam keadaan air mani. Okay. Kemudian summa yakunu alaqah, kemudian dia akan jadi alaqah, darah beku. Lepas 40 hari jadi darah beku. Summa yakunu mudrah, kemudian dia jadi daging. Selepas 40 hari jadi daging. Ayak mani nak pi ke darah beku 40 hari, darah beku nak pi ke mudrah 40 hari. Campur semua tu dia jadi 120 hari. Duduk dalam rahim. Kemudian Allah Ta'ala sebut ditiupkan roh. Okey, selesai. Kemudian Allah Ta'ala sebut malaikat akan catit kepada orang yang ada dalam rahim tu. Dia tak keluar lagi pada perut ni. Tapi Allah Ta'ala sebut malaikat catit kepada dia 4 benda. Yang pertama catit rezeki. Maknanya sebelum ni yang mengaji malam ni, sebelum kita beranak, Tuhan dah atur dah rezeki kita dekat mana, semua Tuhan atur dah. Termasuk jodoh. Rezeki kita banyak mana ni semua Tuhan atur. Ayah keluar jadi apa, kerja apa, ada pencin tak ada pencin, anak banyak mana, bini, semua Tuhan atur siap dah. Sebab itu orang yang faham tentang poin ni, dia percaya tentang poin ni, dia takkan sikit pun rasa tak puas hati dengan apa ketentuan yang Allah Ta'ala dah bagi pada dia. Sebab apa Ustaz? Sebab Tuhan dah atur rezeki dia macam mana. Dia takkan bunyi, silap aku pergi menikah dengan bini aku ni. Kalau aku tahu bini aku perangai macam ni, aku tak menikah dengan dia. Dia takkan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia yakin Allah Ta'ala dah tetap jodoh dia masa duduk dalam rahim ni. Faham ke contoh? Tapi sebab tak apa nak percaya, tu yang bunyi macam-macam. Lagi Ustaz, ajal, kematian. Allah Ta'ala tetap, ya, kematian kita Tuhan tetap. Kematian orang keliling kita pun dah ditetapkan. Kalau yakin dengan perkara tersebut, kita tak akan petikai. Apa sahaja yang berlaku, kita tak akan petikai. Dan kita tak akan bunyi kalau-kalau. Itu nanti kita mengaji ni. Hadis nombor 5 atau 6. Cerita bab kalau. Dia tak akan bunyi, kalau aku balik awal, tak aksiden, tak mati anak aku tu. Dia tak akan bunyi istilah-istilah macam tu. Kan? Kalau aku tahu ayah aku nak meninggal tu, balik pagi tu aku tak balik, tak apa. Dia tak akan cakap perkara tersebut. Kalau hari tu mereka 7 orang, 8 orang hak duduk dalam kereta tu, kalau mereka pakat keluar belakang, tak aksiden mereka, tak mati mereka satu keluarga. Tak akan cakap macam tu. Tapi sebab dah tak apa yakin, tu yang duk bunyi buah kalau andaian tu banyak. Tak ada soalan. Habis tu kau tu aksiden, kau ni lemah, kau tu mati terbakar, kau ni Ustaz, sakit dan sebagainya. Itu sebab. Asbab. Tuhan jadikan sebab. Likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu tu Tuhan akan bagi sebab. Mati pasti berlaku. Nak mati Tuhan bagi ada sebab. Jadi sakit, aksiden ke apa tu semua sebab. Tapi kita tak yakin dengan janji Tuhan, kita petikai. Kalau duk kalau tu, kalau aku tahu tak mati je, kalau aku buat macam ni tak mati je. Ambul. Sebab apa? Sebab tak yakin tu ya. Sebab tu penting. Sebab tu akhir zaman ni ilmu tauhid wajib mengaji. Ilmu tauhid kena mengaji. Supaya iman kita kuat. Baik, sambung.
Orang-orang mukmin sahajalah yang sanggup melakukan amal soleh untuk dunia dan akhirat. Betul? Orang beriman, orang yang yakin kepada Allah Ta'ala, dia sanggup buat amal soleh untuk dunia dan untuk akhirat dia. Dengan itu, hadis ini menegaskan bahawa tiket untuk masuk ke dalam syurga adalah iman. Sebab tu iman perlu dipelihara, iman perlu ditingkatkan. No? Orang-orang yang tidak beriman sama sekali tidak dapat memasuki syurga. Dan ini saya rasa tak payah bincanglah, semua sedia maklum. Allah Ta'ala menjelaskan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang menyekutukan Allah, menyekutu tu maksudnya syirik. Kita dah dengar ayat ni lama dah kan. Siapa syirik tak masuk syurga, siapa syirik tak masuk syurga. Ayat ini dengan makna siapa yang mati dalam keadaan syirik tidak akan masuk dalam syurga. Kalau masa hidup Ustaz, saya pernah buat benda syirik Ustaz duk pergi buat benda merapu, hatta duk pergi jumpa tok bomoh Ustaz ni contoh. Wal'iyyazubillah contoh. Kan Nabi sebutkan man ata kahinan aw arrafan. Siapa-siapa yang jumpa kahin. Kahin ni dia boleh ramal benda akan datang. Aw arrafan, dia tahu benda yang dah berlaku. Kan motor hilang kan, pergi jumpa, dia boleh cerita siapa ambil, kono ambil. Kan? Dahsyat. Man ata kahinan aw arrafan, siapa-siapa yang jumpa dengan kahin, orang yang tahu benda akan datang, aw arraf, dia tahu benda yang dah berlaku, wa yusaddiquhu, dan dia percaya apa yang disampaikan tu. Dia telan bulat-bulat apa yang disampaikan tu. Lam tuqbal salatu 40 yawman atau kama qala. Takkan diterima sembahyang dia 40 hari. Contohlah, kita duk percaya benda merepek ni masa kita bujang dulu, duk percaya ni buat benda tu. Hatta bewak lintas pun sampai lah percaya hari Ustaz. Sampai lah duk percaya hari Ustaz. Kalau kata dengar burung tu bunyi, kira ada orang nak mati. Kan? Duk main mata bergedik Ustaz. Ada dia ada bacaan mata bergedik mana? Kan duk main mata bergedik, dia ada lagi andaya-andaya merepek-merepek tu. Masa hidup dulu Ustaz ada lah Ustaz percaya benda tu. Tapi lah saya tinggal dah Ustaz. Okey. Kalau waktu muda kita pernah melakukan perkara-perkara yang syirik seumpama tu, tapi kita sebelum meninggal dunia kita bertaubat, adakah kita masuk layak ni? Jawapan dia tak. Tak masuk. Tak masuk. Yang tu tak masuk. Yang masuk dalam ayat ni orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Yang ni sahaja yang masuk dalam firman ni. Mereka akan dimasukkan dalam neraka, tidak akan masuk sama sekali dalam syurga. Sebab tu kalau boleh kena bagi clear tajuk ni. Bagi selesailah. Tu kata penting ngaji tauhid ni. Ngaji tauhid dan ngaji. No? Baik. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya neraka. Yang ni saya rasa tak payah bincang panjang lah. Baik. Cuba tengok ayat di bawah. Menyekutukan Allah syirik. Yang kata syirik ni. Syirik ataupun menyekutukan Allah bukanlah setakat menyembah berhala, bukan setakat duk sembah tok kong. Yang tu memang syirik terang-terang, tak payah bincanglah. No? Malah lebih daripada itu lagi syirik ni ada lagi yang lain. Apa? Iaitu segala sifat-sifat syirik, sama ada syirik yang nyata ataupun syirik yang tersembunyi, yang dipanggil khafi. Syirik ada syirik jali, syirik jelas. Yang ni duk pergi sembah berhala, pergi sembah tok kong dan sebagainya, percaya selain pada Allah, tu syirik. Syirik jelas. Hak tu tak payah bincang. Selain daripada syirik jelas, ada syirik yang khafi, tersembunyi. Yang ni ayah-ayah kalau mengaji ilmu tasawuf, kita akan jumpa sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk. Contoh paling simple kita nak mengaji sifat apa? Ujub, takabur. Tu semua sifat-sifat yang hanya layak bagi Allah Ta'ala. Tapi kita ambil sifat yang layak bagi Tuhan tu, kita buh kat kita. Itu dia kira syirik. Tapi syirik khafi, syirik tersembunyi. Ini kena mengaji ilmu tasawuf baru tahu. Saya buka jalan ni malam ni. Sebab tu kalau boleh mengaji tauhid, mengaji tasawuf, mengaji fiqh, mengaji 3 ilmu asas ni pakat-pakat mengaji. Bagi pelepas ngaji. Kan ayah-ayah main masjid Suruhanjaya saya rasa boleh dah, cukup dah. Mengaji ilmu tauhid supaya kita kenal Allah tu Tuhan kita, kita ni hamba. Ngaji bagi kenal tu cukup. Mengaji ilmu fiqh supaya amalan yang kita buat ni sah. Cukup.
Dan mengaji ilmu tasawuf supaya apa? Semua amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala terima, ada ganjaran pahala. Ngaji tu ya? Ngaji tu ya? Ni nak pelepas fardu ain ni. Kalau tak mengaji dia jadi merapu tu. Ya. Tak apalah, nanti ada rezeki kita bincang tajuk tu. Baik. Syirik yang nyata sudah jelas seperti menyembah selain daripada Allah. Yang tu tak payah bincanglah. Syirik nyata sembah lain daripada Allah Ta'ala. Baik. Sementara syirik yang tersembunyi ialah seperti menyembelih korban kepada jin syaitan. Yang ni lah tak ada kot. Kan? Dulu mungkin ada budaya ni. Tapi lah tak ada kot. Budaya duk sembelih pada jin, sembelih pada syaitan, tak ada kot. Ataupun suatu semangat yang dianggap mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan manusia. Tak ada kot. Duk pergi sembelih, pergi letak dekat gunung, pergi sembelih, pergi letak dekat gua, tak ada kot. Kalau ada pun sikit-sikit ya. Tak payah abang belah mana kan. Sikit-sikit ya. Baik. Ataupun membayar nazar. Ini juga dikira ni syirik tersembunyi ni. Membayar nazar, meminta syafaat ataupun pertolongan di kubur-kubur keramat. Yang ni duk pergi minta dekat kubur keramat, tak boleh. Dia beza dengan tawassul nah. Tawassul bab lain. Yang ni kena mengaji khas pula lah. Tawassul bab lain. Duk pergi minta dekat kubur keramat tu bab lain. Dua isu yang berbeza. Jangan hukum sekali dalam satu bakui, tak boleh. Tawassul bab lain. Istighasah bab lain. Kalau bab meminta pada kubur itu bab lain. Yang ni banyak dilakukan oleh orang-orang yang rosak akidah mereka. Hak ni tak payah bincanglah. Cuma nak sebut tak boleh. Ataupun meminta sesuatu daripada peribadi tertentu secara keterlaluan sampai ke peringkat mencabar kekuasaan Tuhan. Yang ni ambil perhatian. Yang ni banyak orang Semenanjaya buat dah ni. Apa dia Ustaz? Kita hidup atas muka bumi, kita bergantung dengan individu-individu tertentu. Kita hidup atas muka bumi, kita bergantung dengan kuasa-kuasa tertentu. Sampai satu tahap kita pegang, kalau dia ni tak ada, mati aku. Kalau dia ni tak duduk tempat ni, mati aku. Ada jenis tu. Kalau nak buat contoh terus bagi senang faham. Ustaz, saya lah Ustaz, boleh menyewa ni, saya Datuk Seri ni ada Ustaz. Dia ni tak ada, mati saya, projek bukan tak ada. Itu contoh senang kita bagi. Dia bergantung kepada orang tertentu. Rupanya tu dia panggil syirik. Ustaz, contoh kerajaan ni ada Ustaz, senang saya Ustaz. Kerajaan ni jatuh, dia mati saya Ustaz. Loh. Awak pegang macam tu. Macam mana? Kan dulu ada orang jenis ni kan. Kita kalau mereka ni tak ada mati kita. Kalau mereka ni tak ada mati kita, duk kira mati tu. Bukankah Allah Ta'ala yang bagi rezeki? Sambung. Sifat takut kepada yang lain selain daripada Allah secara melampau-lampau, seolah-olah untung nasib pergantungan hidup berada di tangan mereka, juga termasuk dalam bentuk syirik tersembunyi. Sampai tahap takut Ustaz, jangan Ustaz. Pasal apa haji tak pergi haji? Tak boleh Ustaz. Saat lagi mereka tahu saya pergi lagi, mereka buang kerja mati saya nak kerja apa? Loh. Tak berani nak terlibat. Tak boleh haji, tak boleh terlibat. Saat lagi kena tangkap, saat lagi mereka buang kerja bukan tak ada. Habis hilang pencin. Loh. Dia takut. Seolah-olah untung nasib hidup dia tu duduk kat situ. Tu pun dikira syirik ke apa? Harap-harap yang mengaji tak ada kot, insya-Allah. Nah, baik. Semuanya ini contoh-contoh kepercayaan dan keyakinan yang membawa kepada syirik yang menghalang masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ya'tihi mu'minan faqad 'amilas salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Agak-agak beriman ni makna dia apa? Tadi tulis maksud dia menerima dengan hati. Satu kan? Itu ya. Maka baginya adalah darjat yang tertinggi, iaitu syurga adnin. Beramal soleh, Allah Ta'ala janjikan dengan syurga. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang beriman, kita termasuk di kalangan orang yang beramal soleh. Poin nombor 4, wallahu alam. Hak ni nanti boleh tiap panjang. Pasal kita nak bicara tajuk saudara, adik-beradik ni. Nanti kita bincang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sebab masa dah terlejak, tak boleh nak bicara tajuk lain. Minta maaf banyak-banyak. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada malam ni,
Kalau rasa boleh bantu sahabat kita di Selangor dan juga Pahang dengan tenaga, bagilah tenaga. Kalau rasa tak mampu dengan tenaga, berilah wang ringgit. Kalau ada mana-mana NGO, pertubuhan dan sebagainya turun bantu, pakat-pakat tolong. Kalau tak boleh juga, dua-dua tak boleh, Zat. Tenaga tak boleh, wang ringgit tak boleh. Yang ketiga, bantulah mereka dengan doa. Wah, sian tu silan. Tak kena kat kita. Hari tu hari depa. Hari kita tak tahu lagi macam mana. Ya? Kita bantu mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kehidupan kita pula. Jadi cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.